sikap ataupun daya juang yang tinggi. Dan ini dididik dengan oleh puasa. Tidak ada Maududi. Kalau ikut Maududi, puasa ni tak ada satu training dalam dunia ni yang boleh menyamai training puasa. Sebab apa saja training, mungkin physical training yang lain orang boleh buat. Nak panjat gunung, daki gunung, berbasikal, berhalangan, whatever. Tapi untuk lapar, orang tak sanggup. Melainkan iman. Orang sanggup berlapar hanya dengan keimanan. Dan di sini Maududi mengatakan bahawasanya pembentukan ataupun pengorbanan ini yang akan melahirkan ikhlas. Kalau kita bertanya kan, bagaimana ikhlas? Mungkin satu part kita boleh kata ikhlas tu rasa kan, rasa hati. Yes. Sebenarnya ikhlas tu lebih besar. Apa yang lebih besarnya tu? Okey. Kalau kita tengok dalam hadis kan, bagaimana kita katakan ikhlas ni kan, suatu yang benda yang sampai ke tahap tidak boleh ungkit. Maksudnya apa tu? Maksudnya, pertama ikhlas tu mungkin pada perasaan kita memberi dengan ikhlas. Tetapi dia memerlukan penerusan. Ikhlas yang hari ni tu dia mesti berterusan sehingga kita mati. Baru menepati konsep keikhlasan itu. Sebab itu apa yang kita beri hari ni kita lupakan. Kan? Apa yang kita beri, kita bantu orang tu pada hari ni kita lupakan. Itu pahala ikhlas. Adalah merupakan pahala yang besar. Sebab apa? Sebab kita lupakan. Bukan lupakan untuk esok lusa je. Lupa terus. Maksudnya ikhlas tu adalah satu benda yang berterusan. Jadi untuk ikhlas berterusan ni, dia memerlukan kepada pengorbanan dan daya juang yang tinggi. Bagaimana kalau orang tu dia tak ada sifat untuk berkorban, dia apa pun dia tak akan ikhlas. Tapi kalau dia ada sifat sanggup berkorban, isar, sanggup mendahului orang lain ataupun sanggup melakukan satu perkara demi kepentingan orang lain dan kepentingan dirinya, maka di situ melengkapi konsep ikhlas yang kita sebut tadi. Bagaimana ikhlas tanpa pengorbanan? Ikhlas setakat beri sebotol air, ialah siapa pun boleh ikhlas. Setakat nak bagi 10 sen, 20 sen, RM1, RM2, siapa pun boleh ikhlas. Kan? Sebab itu bila kita kata bagaimana ukuran pahala yang kalau seorang tu orang yang mempunyai pendapatan 10,000 sebulan dan mendermakannya 1,000, kan? Mungkin tidak sama pahala dan ketinggian keikhlasannya dengan orang yang memang tidak berpendapatan ataupun berada di tahap kemiskinan tapi memberikan RM10 derma. Kan? Jadi apa sebenarnya di situ? Apanya? Usul dan asasnya. Asasnya adalah pengorbanan. Sebab orang yang berpendapatan 10,000, dia bagi 1,000 pun pengorbanannya kecil. Tapi orang yang mempunyai pendapatan yang memang tak cukup makan, RM10 itu adalah besar pengorbanan yang dia bagi. Kan? Sebab itu pengorbanan merupakan indikator keikhlasan. Ini sangat cantik diuraikan. Jadi kita kena faham. Sebab itu anda katakan dalam akhlak kita, dalam fitrah manusia, dia perlu mendapat jawapan. Dan anda harap ini adalah merupakan jawapan kepada kita supaya jelas apa itu ikhlas, macam mana nak buat ikhlas, bagaimana nak mendapat ikhlas, kan? Dan dia bukan bermain di kata-kata, tapi dia mempunyai asas. Dia punya asas. وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Yang seterusnya adalah bagaimana haji. Haji ni dia conclude lah. Dia sangat besar. Sangat besar. Orang tidak akan pergi haji hanya semata-mata kerana nak berziarah. Tapi haji ni adalah memang semata-mata kerana arahan Allah SWT. Kita tengok dalam surah Al-Hajj ayat 27 yang nak bacakan tadi. Memang Allah SWT kata kepada manusia, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Memang Allah yang meletakkan konsep ini. Di mana haji ni dia tak senang. Sebab tu pergi haji tak sesenang pergi Eropah. Dari segi perasaannya sendiri, dari segi azam dan ambitiousnya,
Susah ada orang nak ambitious untuk pergi haji. Nak ada ambition pergi haji dengan ambition nak pergi Eropah, pergi Europe, pergi mana. Orang sanggup habis duit pergi Beijing, pergi mana. Pergi Rome 3-4 kali, pergi Istanbul dan sebagainya. Tapi untuk pergi haji, azam pun tak ada. Susah. Ya? Sebab dia merangkumi aspek akidah. Kalau kita tengok, kalau kita pergi haji lah, kita banding dengan bangsa lah. Kebanyakan bangsa lain muda-muda pergi haji. Orang Malaysia, dia target lepas pencen. Ya? Itu akidah. Ya? Macam mana kita solat lah. Nak solat awal waktu ke akhir waktu? Nak solat jemaah ke fardi? Itu akidah. Sejauh mana kita memahami pahala yang Allah tentukan. Ya? Contohnya kalau benda tu dapat duit, tentu kita kejar kan. Kita nampak. Nah, itu akidah sebenarnya. Ya? Itu tahap akidah kita, indikator. Ya? Sebab tu Allah sebut di sini memang seorang mukmin tu berangkat menunaikan haji berpisah. Aspek pemisahan. Aspek berpisah dengan keluarga. Waktu yang lama, membelanjakan wang, tanggungan yang berat, perjalanan yang jauh, menggadaikan kesenangan dan keselesaan. Siapa yang pergi haji je yang faham ni. Menggadaikan kesenangan dan keselesaan. Ya? Semua benda berebut, semua benda beratur. Ya? Ini pembentukan akhlak. Ya? Menggadaikan kesenangan dan keselesaan. Ya? Kalau ikut peribadi, need ya? Maslow, need of hierarchy dan sebagainya. Dia bicarakan tentang need kan. Ya? Manusia ni memerlukan itu dan ini dan sebagainya. Jadi, kalau kita tengok di sini, kita mengorbankan keperluan kita, keselesaan, kesenangan kita. Dan orang yang berakhlak tinggi adalah orang yang berjaya mengorbankan kesenangan dan keselesaan. Dan ummah yang berjaya ataupun individu yang berjaya, kalau kita tengok sirah Rasulullah, dan juga mana-mana orang yang berjaya di dunia ni, mereka adalah orang yang berjaya mengorbankan kesenangan dan keselesaan, meninggalkan kesenangan keselesaan. Ya, meninggalkan privacy. Kalau menteri tu setiap hari orang call. Ya, tak ada privacy. Ya, susah. Ya, pentadbir dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kalau kita tengok bagaimana kesyumulan ibadah Islam ni. Ya, dia meliputi, ya. Dia merangkumi, menyentuh seluruh ruang lingkup manusia. Kan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya? Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya? Supaya kamu beruntung. Di sini perkataan-perkataannya sangat jelas. Supaya kamu beruntung. Ya. Oh, nampak gaya kita tak habis lah hari ni. Baru part 1 kot. InsyaAllah. Kita terus itu dari segi bagaimana ibadah itu. Kalau sebut lagi, alladzina immakkanna fil ardh aqamus salah wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dalam surah Al-Hajj ayat 41 Allah sebut orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka. Teguh ni maksudnya apa? Establish. Karakter, reputasinya. Establish. Settle. Teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Nescaya mereka adalah merupakan orang yang mendirikan solat. Orang yang menunaikan zakat. Menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah, ni maksud dia centralize. Kepada Allah kembali segala urusan. Dalam surah Al-Hajj ayat 41 tu dia hurai cantik. Bagaimana dikaitkan kehebatan kesempurnaan akhlak tadi akan dicapai dengan menunaikan ibadah, mengajak kepada ma'ruf, mencegah kepada mungkar dan menyerahkan kembali segala urusannya kepada Allah SWT. Saya harap boleh faham bagaimana dia bawa benda tu secara syumul dengan keterkaitannya dengan satu sama lain dan centralize. Ini isu yang nak bawa daripada awal tadi. InsyaAllah kan harap semoga faham. Ana pun tak pandai nak mengajar sebenarnya. Baik. Baik. Seterusnya, kalau kita ingat tadi daripada awal kita ada apa?
untuk memahami akhlak ni